Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana seorang ustaz bercerita tentang asal-usul bacaan at-tahiyat yang lazim kita baca dalam solat, yakni pada tasyahud akhir. Sebenarnya cerita seperti ni banyak juga yang saya pernah dengar sebelum ini. Cuma ustaz kali ni ceritanya lebih detail dan lebih best. Ayuh sama-sama kita dengar, kemudian saya berikan sedikit ulasan dan react. Kita salah satu perkara sebagai rukun dalam sembahyang, kita akan membaca tahiyat akhir. Rasa-rasanya semua orang tahulah bacaan tahiyat akhir. Dan semua orang tahu bahawa duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir itu adalah salah satu daripada rukun sembahyang. Maksudnya kalau tidak membaca tahiyat akhir itu, sembahyang itu tidak sah. Jadi maknanya tahiyat ni lebih kurang sama pentingnya dengan Al-Fatihah. Kalau tidak ada dia, sembahyang tu tak sah. Jadi sekarang ni saya nak cerita tentang tahiyat akhir ni. Mudah-mudahan akan menambahkan ilmu yang telah ada pada kamu. Mudah-mudahan dia akan menjadi lebih bagus. Kamu akan menjadi lebih bagus. Apabila Allah memerintahkan Jibril untuk mengambil Muhammad dari dunia, naik menghadap pada Allah di Sidratul Muntaha. Ini berlaku dalam peristiwa Isra Miraj. Maka selain daripada sembahyang, yang lain, puasa ke, zakat ke, semua itu adalah melalui Jibril. Allah bagi tahu kat Jibril, Jibril bagi tahu kat Rasulullah. Tetapi perintah sembahyang, Allah tidak membenarkan Jibril yang sampaikan. Allah minta Jibril ambil Muhammad menghadap Allah supaya dia akan sampaikan perintah sembahyang. Kita ringkaskan ceritanya. Perjalanan Isra Miraj daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa, daripada Masjid Al-Aqsa terus naik ke langit ke-7. Sampai langit ke-7, malaikat Jibril kata, "Ya Rasulullah, aku tidak boleh melepas ini lagi, nanti aku akan terbakar." Jadi daripada sana Allah angkat Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, di mana di sanalah ada kursi, dia ada arasy Allah. Artinya hanya ada Muhammad dan Allah saja waktu itu. Malaikat-malaikat semua tak ada dah. Yang ada Muhammad, Rasulullah dengan Allah. Apabila Rasulullah menghadap Allah, apabila dia menghadap Allah, dia dalam keadaan lemah longlai, lemah layu. Terus dia jatuh dan terduduk seperti macam duduk tahiyat. Apakah ucapan Rasulullah ketika berhadapan dengan Allah? Adakah dia cakap Assalamualaikum? Adakah dia baca Bismillah? Apa yang Rasulullah katakan waktu dia menghadap Allah? Pertama sekali Rasulullah mengatakan At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itulah perkataan yang terpenting yang Rasulullah ucapkan bila dia menghadap Allah. Dia kata At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah jawapan Allah daripada ucapan Muhammad tadi. Kemudian Rasulullah kata apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Walaupun dia sedang berhadapan dengan Allah, Rasulullah tetap ingat pada umatnya, sejahterakanlah aku dan semua umat-umat aku yang beramal soleh. Assalamu alayna, sejahtera, assalamualaikum, sejahtera untuk kamu, assalamu alayna untuk aku, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, dan juga orang-orang yang beramal soleh. Ucapan antara dialog antara Allah dan Muhammad ni didengar oleh malaikat-malaikat yang di langit. Serius? Mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan umat Nabi Muhammad diwajibkan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semayang habis. Dekat situlah habisnya tahiyat akhir. Tahiyat yang menyebabkan rukun semayang. Jadi untuk mencerita tentang tahiyat ni tadi, pertama sekali hendaklah awak membetulkan nama sebutan bacaan kamu, kerana ini adalah rukun dalam sembahyang. Kedua, hendaklah kamu tahu artinya. Dan ketiga yang saya sampaikan tadi, inilah cerita bagaimana benda itu boleh keluar, bagaimana perkataan tahiyat itu yang terjadi. Jadi mudah-mudahan setiap kali awak duduk tahiyat,
awak ingatlah peristiwa ni, bahawa waktu itu adalah waktu Rasulullah berhadapan dengan Allah. Jadi bila kita berhadapan dengan Allah pun dalam tahiyat, dalam sembahyang tu, kita pun mengucap at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul, seperti mana yang diucapkan oleh Rasulullah. Dan dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi tengok apa artinya, faham artinya, dah tahu ceritanya. Mudah-mudahan selepas ini bacaan tahiyat akhir kita lebih lagi dapat kita tumpukan perhatian kita dalam sembahyang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah membantu kita untuk menunaikan sembahyang kita dengan keadaan yang khusyuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah pun mendengarnya. Pada permulaan video, apa yang Ustaz cerita tu betul, bahawa tasyahud akhir termasuk dalam rukun solat, jadi kita mesti membacanya. Yang menjadi fokus saya ialah asal usul bacaan at-tahiyat tu. Macam saya kata tadi, sebelum-sebelum ni pun saya ada dengar orang cerita-cerita tentang asal usul bacaan at-tahiyat. Tapi yang Ustaz ni cerita macam ada tambah garam, ada lagi best. Sebab beliau berkata Rasulullah SAW merasa letih atau lesu ketika sudah sampai ke langit yang ketujuh itu, dan baginda duduk dan terduduk seperti mana posisi kita duduk untuk tasyahud akhir itu, ya. Okey, riwayat ini ustaz itu tidak menerangkan sumbernya mahupun darjatnya. Demikianlah juga dengan ustaz-ustaz lain yang menerangkan asal usul bacaan at-tahiyat ini, tidaklah mereka menerangkan sumbernya mahupun darjatnya. Dan saya sendiri telah membuat pencarian, setakat ini saya tidak menemui sumbernya, apatah lagi untuk mengetahui darjatnya. Jadi jika di kalangan para penonton yang dirahmati Allah ada yang mengetahui sumbernya dan darjatnya secara pasti, maknanya saya nak kitab hadis yang primary. Jangan bagi kitab mana-mana entah yang bila kita buka ia bukanlah kitab hadis yang sebenarnya, ya. Jadi sesiapa yang ada maklumat dialu-alukan untuk berkongsi. Seperkara lain yang menyebabkan saya agak yakin bahawa kisah ini sebenarnya tidak berdasarkan daripada hadis Rasulullah SAW ataupun hadis yang sahih mahupun hasan, kerana dalam kitab-kitab hadis termasuklah dalam Sahih Al-Bukhari terdapat riwayat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat bacaan at-tahiyat sebagaimana yang kita baca sekarang ini, dan ia berbeza daripada kisah yang kononnya ia diperolehi ketika Isra' dan Mi'raj. Okey, dan hadis ini kita boleh rujuk antara lain dalam Sahih Al-Bukhari hadis nombor 791 atau penomboran lain hadis nombor 835. Ia juga ada dalam kitab-kitab sunan seperti Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai dan sebagainya. Secara ringkasnya ia daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa beliau menerangkan kami, yakni para sahabat, solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bila sampai bacaan tasyahud akhirnya tu, mereka para sahabat membuat bacaan yang tersendiri. Ini zaman awal, zaman baru saja disyariatkan solat fardu itu. Maka setelah mendengar yang sedemikian itu, Rasulullah SAW pun menegur bahawa itu bukanlah bacaan yang betul. Ini hadis secara ringkas. Sebab saya sedang memandu ni, tak adalah pula saya nak dapat rujuk pada kitab hadis kan. Jadi Rasulullah pun menegur bahawa itu bukanlah bacaan yang betul. Dan setelah itu Rasulullah SAW mengajar bacaan at-tahiyat yang betul, dan ia sebagaimana yang kita baca sekarang ini. Jadi ringkasnya, asal usul bacaan at-tahiyat yang kita baca sekarang ini bukanlah daripada kisah seumpama yang ustaz itu tadi cerita, tetapi ia daripada tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di bumi. Di bumi, ya, bukan di langit yang ketujuh. Okey, dan ini adalah satu hadis yang masyhur, macam saya kata, adalah kitab-kitab hadis, termasuklah dalam Sahih Al-Bukhari. Dan di sini kita muskil, ya, kenapa sebahagianlah ustaz, bukan semua, sebahagian ustaz yang suka bawa cerita-cerita, padahal cerita yang sahih tentang asal usul bacaan at-tahiyat ini ada dalam kitab-kitab hadis dengan sanadnya, dengan darjat yang sahih, Sahih Al-Bukhari kan, kesahihan yang tidak diragukan lagi. Jadi kenapa mereka hendak bawa kisah yang sedemikian dan mengabaikan pula
kisah yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lain. Bagi para penonton yang ingin mengetahui lafaz ataupun matan hadis yang sebenar, boleh rujuk buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Edisi yang boleh dimuat turun secara percuma, edisi A4 di laman web saya www.hafizfirdaus.com. Boleh rujuk muka surat 407. Okey, muka surat 407. Di sini sekarang mesti timbul soalan. Kenapa pula hadis itu ada dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah? Apa kaitannya dengan bid'ah? Okey. Kalau kita biasa mendengar hujah-hujah para pencinta bid'ah. Okey, bila saya sebut para pencinta bid'ah, ini bukan satu kritikan, ini bukan satu celaan, tapi ia adalah satu pujian. Kerana memang ada segolongan umat Islam ini, sama ada para ustaznya ataupun orang awamnya, yang mereka ni memang mencintai bid'ah. Mereka mengamalkan bid'ah, mereka mengutamakan bid'ah di atas sunnah yang sahih, mereka menyebar-nyebarkannya, dan apabila dikritik, mereka rasa marah dan akan membelanya. Jadi mereka memang pencinta bid'ah. Sebab istilah pencinta bid'ah ni saya pernah guna sejak sebelum-sebelum ini. Lalu ada yang tegur, janganlah guna pencinta bid'ah, kasar sangat tu, laser sangat tu, tak baik kan. Ada satu lagi istilah yang lagi laser, yang ini ahli bid'ah wal jamaah. Kan. Jadi saya kata pencinta bid'ah bukanlah sesuatu yang negatif, sebab mereka sememangnya mencintai bid'ah. Berbeza dengan kita dan sahabat-sahabat yang lain, kita para pencinta sunnah. Kita mengunggulkan sunnah, mengutamakan sunnah, mempelajari sunnah, menyebar-nyebarkan sunnah. Dan jika sunnah itu dikritik, kita akan membelanya. Sebagaimana mereka menyebar-nyebarkan bid'ah, dan apabila bid'ah itu dikritik, mereka akan membelanya. Okay? Jadi antara hujah yang masyhur di kalangan para pencinta bid'ah ialah adanya hadis-hadis yang memang sahih bahawa para sahabat mereka cipta. Okay, mereka cipta bacaan di dalam solat, seperti bacaan doa iftitah ke, bacaan ketika iktidal ke, ada yang membaca qul huwallah untuk setiap rakaat ke, kan. Lalu mereka kata, tengok para sahabat buat bid'ah dan Rasulullah approve, Rasulullah mengiktiraf, tidak pula kata hey jangan buat itu bid'ah. Apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka tidak sampaikan, ialah di sana terdapat juga hadis-hadis yang sahih di mana para sahabat membuat sesuatu bacaan di dalam solat, namun Rasulullah SAW tidak disapprove of it. Lalu Rasulullah mengajar apa yang betul. Okey, yang itu mereka sembunyikan. Sebab kalau mereka tunjuk yang itu, kita akan nampak satu faktor penentu yang sangat penting, iaitu hadirnya Rasulullah SAW di kalangan umat Islam, di kalangan para sahabat ketika itu, untuk kata yang ini betul, yang ini salah. Dan betul atau salah, Rasulullah akan tentukan berdasarkan petunjuk wahyu. Dan hadis ini tentang asal-usul bacaan at-tahiyat adalah salah satu contoh bagaimana para sahabat membuat bacaan at-tahiyat, lalu Rasulullah menegur, bukan sedemikian, lalu Rasulullah mengajar bacaan yang betul. Sebab sebelum ni kita ada kan yang masyhur tu bacaan dalam iktidal kan, Sami Allahu liman hamidah, lalu ada sahabat baca lain, lalu Rasulullah berkata, aku melihat 30 malaikat berlumba-lumba mencatat pahala orang yang menyebut bacaan yang itu kan. Jadi mereka kata, tengok boleh buat bid'ah. Tetapi apabila adanya hadis lain, Sahih Al-Bukhari juga, di mana Rasulullah SAW menegur bacaan yang dibuat oleh para sahabat, lalu Rasulullah mengajar apa yang betul, yang itu mereka diamkan sahaja. Okay? Padahal kalau kita himpun semua hadis-hadis ini, kita akan dapat tahu bahawa semua ini berlaku kerana Rasulullah SAW hadir dan dapat menentukan mana betul, mana salah. Adapun setelah Rasulullah SAW wafat, agama Islam telah sempurna. Kita tak kisahlah ulama ke ustaz ke tok guru ke apa, tidak boleh mencipta ibadah-ibadah yang baharu kerana tidak ada wahyu lagi yang akan turun. Rasulullah SAW tidak lagi hadir untuk menentukan bahawa ia betul ataupun salah. Okay, semua ini berlaku pada zaman awal pensyariatan solat. Dan kalau kita ingat pun tentang pensyariatan solat, kisah Isra Mi'raj kan, dalam Sahih Muslim,
Ada hadis-hadis yang lain apabila pada mulanya disyariatkan 50 kali sehari kan. Kemudian Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kata umat kamu tidak akan mampu melakukannya, mintalah kurang. Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah SWT, minta kurang. Kemudian ulang-alik beberapa kali sehingga tinggallah sekarang ni 5 kali sehari kan. Yang disyariatkan ialah solat. Ketika itu belum disyariatkan bacaan dalam solat. Okey, jadi sebahagian bacaan Rasulullah ajar seperti surah Al-Fatihah. Sebahagian lagi para sahabat mereka mencuba-cuba sesuatu bacaan, dan di antaranya ada yang Rasulullah setuju atau approve, di antaranya ada yang Rasulullah disapprove ataupun membetulkannya, lalu mengajar apa yang betul, dan bacaan at-tahiyat ini adalah salah satu daripadanya. Jadi hadis ini tentang asal usul at-tahiyat ini yang sahih, bersih sahih Al-Bukhari, disembunyikan, didiamkan. Demikian juga hadis-hadis yang lain di mana para sahabat radhiyallahu anhum mereka memulakan sesuatu ibadah yang Rasulullah tegur, yang tu tak betul, yang betul adalah sekian, yang tu mereka sembunyikan. Kenapa? Kalau mereka cerita, kita akan nampak semua ini hanya boleh berlaku apabila Rasulullah SAW hadir, dan berdasarkan petunjuk wahyu baginda akan kata yang ini betul, yang ini salah. Yang salah, cara yang betul adalah sekian. Bila kita tahu ini hanya boleh berlaku apabila Rasulullah hadir, dan saya ulang ya, sekarang Rasulullah, bukanlah sekarang, apabila Rasulullah sudah pun wafat, Islam sudah pun sempurna, kita tak ada lagi dah nak mencipta ibadah sendiri, bacaan sendiri, zikir sendiri, sebab Islam sudah pun sempurna. Tidak ada lagi wahyu yang akan diturunkan bagi mengesahkan sesuatu amalan ibadah yang direka cipta itu betul ataupun salah ya. Jadi sebab tu hadis itu ada dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Di samping hadis itu ada jugalah tak silap saya bagi 3 hadis. 3 hadis sahih sebagai contoh bagaimana para sahabat mereka juga ada membuat sesuatu ibadah namun ia diperbetulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, semua ini dibolehkan pada zaman awal pensyariatan Islam sebagai meraihkan para sahabat ni yang telah berkorban nyawa, harta, keluarga untuk Islam. Jadi untuk meraihkan mereka ini dibolehkan untuk mencipta sesuatu yang baharu. Kemudian apabila turunnya ayat pertama surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 pada pada tahun ke-9 Hijrah, maka para sahabat pun tidak lagi buat apa-apa lagi ibadah. Okay, semuanya adalah berdasarkan Al-Quran dan juga tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ni ada saya jelaskan dengan lebih lanjut dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah, dan ada juga siri video yang menjelaskan buku saya itu ya. Jadi inilah yang menyebabkan saya tertarik dengan video tadi, kerana 2 perkara. Yang pertama, cerita tu lah, bila kita dengar tu macam alamak kan, tapi sumbernya tak ada, apatah lagi darjatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dibanding pula dengan yang sahih, ianya berbeza. Ianya berlaku di bumi, bukannya di langit ke-7, dan berlaku antara Rasulullah dan para sahabat, di mana Rasulullah membetulkan bacaan para sahabat dan mengajar mereka bacaan yang sebenar-benarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, macam saya kata, kita hairan kenapa para ustaz ini mereka lebih suka cerita-cerita yang sedemikian berbanding hadis yang sahih yang ada dalam kitab-kitab hadis, termasuklah dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Why do they want to bring some other stories? Why are they so allergic to the authentic hadis that is in the books of hadis? Kan kita tak faham kenapa. Dan daripada hadis itu pun tentang asal-usul at-tahiyat dapat kita belajar bahawa bukan semua yang dibuat, yang direka cipta oleh para sahabat terus di-approve oleh Rasulullah SAW. Ada juga yang baginda disapprove, ada juga yang baginda tidak setuju, ada juga yang baginda kata tidak salah, dan baginda ajar apa yang betul. Jadi hujah para pencinta bid'ah bahawa sebagaimana para sahabat boleh buat ibadah, kita pun boleh buat ibadah baru, adalah tertolak. Kerana apabila para sahabat buat ibadah, ia hanyalah keistimewaan untuk mereka,
Dan Rasulullah SAW hadir untuk mengesahkan apa yang mereka buat itu betul ataupun salah. Dengan turunnya ayat pertama surah Al-Hujurat, dengan turunnya ayat yang menerangkan Islam sudah sempurna, dengan wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi keperluan untuk kita mereka cipta ibadah-ibadah yang baharu. Baik, sehingga sini sajalah perkongsian saya sementara sedang memandu dalam suasana kesesakan lalu lintas. Saya baru balik daripada flight ni, dan alang-alang traffic jam ni, tak apalah, buat video sekali lah kan. Baik, saya rasa itu saja yang saya hendak sampaikan. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.